Korang pernah terfikir tak yang roti Gardenia ni asal daripada mana? Pernah tak korang tertanya-tanya siapa owner roti ni sebenarnya? Dulu aku ingat mati-matinya roti Gardenia ni asal daripada orang Melayu tau. Ingat-ingat orang Melayu lah yang buat dulu. Tapi bila lepas aku kaji sikit kan, rupanya tak adalah orang Melayu yang buat pun. Yang kata Syed Buhari tu ownernya tu, dari apa yang aku baca ni, Syed Buhari ni cuma hold 30% je dalam saham Gardenia ni. Bukan dia pengasas dia. So malam ni aku nak cerita sikit lah pasal roti Gardenia ni. Just nak bagi info sikit je lah. Kok-kok siapa yang nak tahu tu, boleh lah ambil tahu sikit-sikit. Tak rugi pun kalau korang ambil tahu sikit pasal pengetahuan-pengetahuan yang macam ni kan. At least bila orang tanya kau boleh lah goreng sikit, kau boleh lah gebang-gebang sikit kan dia orang tu. Korang perasan tak kat dalam packaging roti Gardenia tu ada seorang gambar pakcik tua tau dalam tu. Kau kenal tak siapa tu? Kalau korang nak tahu, itulah Uncle Slocum. Siapa dia Uncle Slocum ni? Sebenarnya roti Gardenia tu resepi daripada Uncle Slocum lah. Dia lah yang start buat benda tu. Sebenarnya Gardenia ni datang daripada negeri Sabah tau. Negeri yang di bawah Bayu tu. Sebelum tu korang kena tahu dulu apa itu IESE. IESE ni lah punca startnya ada Gardenia dekat Malaysia ni. Nama panjang dia International Executive Service Corporations. Dia ni adalah sebuah badan pembangunan ekonomi tau, yang berpusat dekat Amerika Syarikat masa tu. Dia ni diasaskan oleh keluarga Rockefeller tau. Keluarga Rockefeller ni adalah antara yang terkaya dekat USA sekarang ni. IESE ni sebenarnya bertujuan untuk membantu membangunkan kualiti hidup sesebuah masyarakat dekat sesebuah negara masa tu. Itu yang dia hantar wakil dia dekat Sabah time tu. Itulah Uncle Slocum tu. Korang kena ingat tau zaman tu. Zaman tu banyak negara yang tak berapa nak maju macam sekarang ni kan. So sebab itulah adanya badan pembangunan yang macam gini yang bantu-bantu negara yang kurang maju time tu. Salah satu cadangan time tu dia nak bangunkan perniagaan berbentuk pastry dengan roti tau dekat Malaysia. Itu yang dia hantar tu Slocum tu. Nama Slocum ni sebenarnya nama penuh dia adalah Horatio Sy Slocum. Dia ni sebenarnya lah salah seorang eksekutif tau dekat badan pembangunan ni. So nak jadikan cerita, dia ni sebenarnya ada kemahiran membuat roti tau masa dekat USA dulu. So IESE ni nampak dia boleh buat roti, pakar lah dalam membuat roti masa tu kan. So dia hantar lah uncle ni dengan dana yang banyak tau masa tu untuk buat bisnes dekat Sabah. Slocum ni bukan buat seorang-seorang tau. Dia ni ada business partner dekat Malaysia time tu. Nama business partner kat Malaysia time tu adalah seorang ahli perniagaan yang famous jugalah masa tu. Nama dia Wong T. Fat. Seorang lagi partner dia orang ni pakar membuat pastry juga. Nama dia Jim Humphries. Inilah 3 nama yang korang kena ingat tau kalau dia exam pasal Gardenia ni. Pas 3 orang ni dah join venture, dia orang tubuhlahkan satu company tau nak running bisnes dia orang ni. Atas nama Gardenia Food Industry. So start daripada Sabah sampailah ke Singapura tau masa tu. Dia orang kembangkan bisnes dia orang ni. Kat Singapura, dia orang guna nama Gardenia International Pty Ltd. Bawah syarikat ni lah yang dia orang plan nak kembangkan Gardenia dekat Asia Tenggara time tu. Inilah sebenarnya asal-usul nama Gardenia tu. Yang peliknya kan, kalau korang nak tahu, Gardenia yang kat Sabah tu tak sama langsung tau dengan Gardenia yang dekat Semenanjung ni. Aku cuba gak cari infonya kan, tapi limited lah cerita pasal dia orang ni. Sebab Gardenia ni cerita lama babe. Lagi satu, Gardenia yang dekat Semenanjung tu asal tahun 1978 tau. Start daripada kedai roti kecil ya masa tu. Dia orang buka kedai roti kecil Gardenia dekat Plaza Bukit Timah Singapura. Pelik gak aku masa tu sebab dia orang ni memang tak ada kena-mengena tau antara satu sama lain. Maybe ada konflik antara dia orang lah time tu. Tapi mungkin info ni aku masih tak dapat pastikan lah betul ke tak kan. Maybe ada konflik lah antara dia orang ni. Masa tu kan media sosial mana ada masa tu, kurang media sosial. Jadi mungkin konflik-konflik dia orang ni mungkin saya terus senyap-senyap bila macam tu. Masa tu orang awam mungkin tak tahulah pasal dia orang ni kan. Dalam masa 2 tahun dia orang bisnes ni, dia orang dah cukup glamour tau masa tu. Dia orang ni antara syarikat yang terawal dalam bisnes roti kat Malaysia tau. Nak jadikan cerita, tahun 1986 ada satu syarikat ni tau atas nama Gardenia Bakeries KL. Dia ni start buat bisnes dekat Semenanjung Malaysia. Untuk pengetahuan korang, 2 company ni 2 syarikat yang berlainan tau. Bukan anak syarikat, bukan franchise tau. Itu yang pelik tu. Macam mana salah satunya boleh guna nama yang sama kan? Maybe sebab faktor lesen lah kot. Itulah yang diorang ni dua-dua boleh running bisnes, tak ada masalah kan? So original Gardenia ni buat bisnes dekat Sabah tau, Sarawak, Brunei. So yang Gardenia yang baru ni pula buat bisnes dekat Semenanjung Malaysia je kalau korang nak tahu. Kilang roti Gardenia pula yang pertama dekat KL dibuka dalam tahun 1991 tau. Pelik jugalah sejarah cerita diorang ni. Kot ada sesiapa yang tahu pasal cerita ni kan? Bolehlah komen kat bawah tu. Even Gardenia yang dekat Sabah tu pun aku tak pernah try lagi. Dengar kata yang kat Sabah tu siap ada I-tin Gardenia tau. Aku pun tak tahu betul ke tak. Siapa-siapa orang Sabah tu bolehlah sikit bagi info kan. Okey, kita sambung balik sikit info pasal Uncle Slocum ni. Uncle Slocum ni meninggal pada 30 September 1983 tau dalam usianya yang 78 tahun. Legasi Slocum ni kekal lah sampai sekarang tau. Kat mana legasi
legend ni kekal. Tu kat atas packaging roti tu yang kita makan hari-hari tu, itu gambar dia. Itulah legacy yang ditinggalkan dia. Kisah sedihnya, yang pakcik Cina seorang tu, iaitu Uncle Wong Tifat tu, dia ni ditemui mati dalam keadaan mengerikan tau. Iaitu dibunuh di rumahnya sendiri. Bukan setakat dibunuh, malah dibakar sekali tau dia ni. Si pelakunya lepas dia bunuh Uncle Wong tu, dia bakar sekali rumah Uncle Wong. Sekali-sekali dengan dia mati terbakar. Sadis sikit lah kalau nak cerita pasal Uncle Wong ni. Datuk Wong Tifat dengan isterinya iaitu Datin Lee Bihi. Dia berdua ni ditemui mati rentung dalam sebuah rumah dia, iaitu rumah dia sendiri, pada 10 Disember 2004. So apa pendapat korang pasal cerita ni? Pelik kan? Pada aku pelik sikit lah. Kenapa ada dua syarikat yang berbeza tapi menggunakan nama produk yang sama dalam satu-satu masa tau? Pendapat aku lah kan, yelah kan, zaman tu sistem perundangan tak berapa nak cun lagi macam sekarang ni. Maybe diorang ni pernah ada konflik, so diorang ni dah pecahkan siap-siap tempat jajahan masing-masing. So yang pasti aku pun tak berapa nak tahu sangat lah pasal konflik diorang ni. Maybe kena korek sikit lah cerita-cerita daripada orang-orang lama Sabah kan. Mungkin diorang tahulah. Okey lah geng, aku rasa sampai sini dah cerita aku malam ni. InsyaAllah kalau ada cerita lain lagi, aku sambung lagi. Maybe besok lusa aku up satu kali cerita kan. Sebelum tu, kalau korang minat cerita aku ni, kalau korang rasa cerita aku ni boleh tambah sikit knowledge kau kan, boleh tambah sikit knowledge kau boleh cerita balik cerita aku ni dekat kawan-kawan kau. Belanjalah like, komen, share. Dapat yang terbaik sekali tu, korang subscribe lah sekali kan. Apa pun korang memang terbaik geng. Aku ciao dulu. Okay, steady geng. Ciao.